bila diberitahu berdasarkan makluman akhbar jurnal daripada barat yang mengatakan perbelanjaan Amerika untuk Israel demi persenjataan, jumlahnya berapa tuan-tuan dan puan-puan? Lebih kurang 10 juta dolar Amerika setiap hari. Per day. Lebih daripada 10 juta dolar Amerika setiap hari diberikan kepada Israel demi persenjataan Israel. Mana tak kuat? Bayangkan satu hari jika ekonomi Amerika merudum, menggeletar Israel. Bayangkan satu hari British juga merudum, boleh hancur Israel. Sebab itu Tuan Haji, balik pada soalan tadi, adakah Israel kuat? Memang dia ada kekuatan, tetapi banyak kekuatannya itu datang dari bantuan orang lain. Bagaimana ya Tuan Haji, Ustaz, tuan-tuan dan perempuan, begitu sekali British nak tolong, begitu sekali ya Amerika nak tolong sebagai contoh. Sedemikian rupa, agaknya mengapa ya? Ini antara kekuatannya. Apa dia? Influence. Pengaruh. Influence. Pengaruh. Dia pandai senyum, pandai tepuk belakang, dia dapat pengaruh. Dan cukup sebagai akhirnya saya mengatakan kehebatan pengaruhnya sehingga ketika deklarasi Balfour ditulis oleh John Balfour pada tanggal November 1917, orang pertama yang diberitahu tentang deklarasi Balfour itu bahawa Israel akan diberikan tanah di bumi Palestin, orang pertama yang diberitahu siapa dia? Pemimpin Yahudi Britain, Walter Rothschild. Itu kekuatan Israel, pengaruh, influence terhadap pemimpin di atas sana. Dr. Daniel, kalau saya katakan bahawa kekuatan Israel itu sebenarnya bersifat palsu dan rapuh, doktor bersetuju? Ada kerapuhannya. Baik, terima kasih. Ustaz Ahmad Tarmizi, bagaimana Allah memberikan petunjuk perihal orang-orang yang jahat daripada bangsa Israel ini yang hari ini merajai pentas benua Arab di atas sebuah negara palsu yang bernama Israel? Apakah Al-Quran telah memberikan isyarat awal tentang perkara sebegini? Terima kasih Tuan Haji. Yang berbahagia Datuk Daniel, sidang penonton yang dimuliakan. Kalau kita buka Al-Quran, cerita pasal Bani Israel, Yahudi begitu banyak sekali dalam Al-Quran. Deretan kisah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, dan dengan kelebihan yang begitu banyak, dengan para anbiya alaihissalatu wassalam yang dikurniakan begitu ramai kepada mereka. Tapi kelebihan ini bukan menjamin untuk mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memetik untuk pendahuluan daripada surah Al-Isra pada ayat 4. Mudah-mudahan menjadi pasak kepada perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu bahawa kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi sebanyak 2 kali, dan kamu pula akan berlaku sombong dan angkuh dengan begitu melampau sekali. Demikianlah Allah Ta'ala merakamkan sifat-sifat orang-orang Bani Israel dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita menyadari akan hakikat tersebut. Sombong ya saya. Mereka adalah bangsa yang sombong. Sejarah mereka juga memperlihatkan penuh dengan kekejaman, ya, terutama kepada bangsa dan juga umat Islam Palestin. Ya. Dan kalau kita lihat, mereka begitu angkuh
mereka begitu angkuh mendera orang-orang Islam di Palestin. Baik, dalam tahun 2012, seorang veteran politik Amerika Syarikat yang sangat terkenal, Henry Kissinger. Henry Kissinger merupakan mantan Utusan Luar Negara Amerika Syarikat. Asalnya kelahiran Jerman, seorang Yahudi kelahiran Jerman, kemudian berpindah dan tinggal di Amerika Syarikat dan pernah terbabit dalam Perang Dunia menjadi tentera Amerika. Dan nasib politiknya begitu menarik sekali. Dia akhirnya muncul sebagai seorang seutusan negara Amerika yang paling berpengaruh sampai kepada saat dan ketika ini. Dan tahun 2012 dia mengeluarkan satu kenyataan yang sangat ganjil, yang sangat pelik, dan secara absolut dia menyatakan bahawa dalam masa 10 tahun nanti bahawa tidak ada lagi negara Israel di atas muka bumi ini. Saya ulang, doktor, di atas dalam masa 10 tahun lagi tidak akan ada lagi negara Israel di atas muka bumi ini. Henry Kissinger bukan calang-calang orang untuk membantu kerajaan Israel, tegaknya kerajaan Israel di atas muka bumi ini. Tiba-tiba dia mengeluarkan satu kenyataan yang menimbulkan polemik perdebatan di Tel Aviv. Soalan saya kepada Dr. Daniel, apakah ini secara faktanya menunjukkan bahawa bangsa Israel, negara Israel kini sudah pun sampai kepada penghujungnya? Kenyataan Henry Kissinger ini dilaporkan oleh Cindy Adams dalam New York Post tahun 2012. Dan seperti yang kita jangkakan, wakil Henry Kissinger mesti menafikan kenyataan yang luar biasa ini, mesti. Tetapi bila kita fikir semula, kita rasakan bahawa takkanlah Cindy Adams dengan senang-senang sembrono nak tulis kenyataan seumpama itu jika tidak ada asasnya. Mesti sedikit sebanyak ada asasnya. Bahawa pada tahun 2022 Israel lenyap. Saya fikir Tuan Haji ada logiknya. Ada logiknya. Ada logiknya, ada asasnya. Berdasarkan apa? Pertama sekali, ini kita bicarakan di hujung nanti. Ya. Tapi kena saya sebutkan sekarang juga bahawa pada asasnya kita yakin dengan janji Allah berdasarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat Islam membunuh bangsa Yahudi. In short, dalam bahasa ringkasnya, kita yakin Yahudi berkait dengan Israel yang bernama Zionisnya, yang berkonsepkan Zionis ini, yang ta'assub fanatik sehingga bukan lagi berperi kemanusiaan, kita yakin akan dibunuh, dihancurkan sebab perangai itu.